Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Okay, jadi hari ini kelas kita ingin membincangkan tentang punca permasalahan dalam penyebaran dakwah di Malaysia. Jadi terdapat banyak punca ya permasalahan dalam penyebaran dakwah ni. Terutamanya masyarakat yang hedonism, penyebaran ajaran sesat, Islamofobia, kemudian masyarakat yang liberalism dan juga pendakwah sendiri yang lemah dalam sudut keilmuan. Jadi saya ingin bertanya kepada Sofwan Siddiqui tentang penyebaran ajaran sesat ni. Macam mana ya penyebaran ajaran sesat ni antara punca permasalahan dalam penyebaran ni? Penyebaran ajaran sesat Ustaz. Penyebaran ajaran sesat Ustaz. Yang saya tahunya penyebaran ajaran sesat ni dah lama dah bermula Ustaz. Ia bermula sejak daripada zaman selepas kewafatan Rasulullah SAW. Di mana wujudnya golongan-golongan murtad Ustaz. Jadi selepas wafatnya Rasulullah, ramainya umat Islam ketika itu yang murtad, yakni keluar daripada Islam. Maka tersebarlah ajaran-ajaran sesat, bermulanya di situ. Dan di Malaysia pula bukanlah satu perkara yang baru juga, ada perkara yang lama jugalah ajaran sesat ni. Di mana ajaran sesat ni timbul apabila wujudnya musuh-musuh Islam yang tidak berpuas hati dengan agama Islam ni. Jadi mereka mencari cara untuk macam mana nak hancurkan Islam ni dengan mewujudkan kemudahan-kemudahan dalam beragama, yang mana sehingga hari ini telah berjaya menarik ramai di antara pengikutnya, orang yang kaya, orang kata yang kurang mahir majlis ilmu lah. Mereka terdedah dan akhirnya menjadi sesat. Macam tu Ustaz. Yang saya faham macam tu lah Ustaz. Okey, jadi penyebaran ajaran sesat ni dia memang memakan orang-orang kaya yang kurang ilmu pengetahuan tentang Islam. Jadi bagaimana pula dengan Islamofobia ya Lutfi Hadi? Kalau daripada apa yang saya faham, Islamofobia ni adalah apabila non-Muslim ni dia takut kepada Islam sebab dia tak kenal Islam yang sebetulnya. Macam mana boleh berlakunya Islamofobia ni? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor luaran. Contoh faktor luaran ni macam apabila seseorang Muslim tu dia berhijrah atau berpindah daripada negara Muslim ke negara non-Muslim, dan bila dia berpindah tu dia jadi negara tu ramai non-Muslim. Jadi bila ada Muslim datang dan Muslim tu tidak menunjukkan sifat ataupun sikap yang baik, jadi diorang akan memandang serong terhadap Islam tu sendiri. Lepas tu untuk faktor dalaman, Muslim tu sendiri tidak mengamalkan gaya hidup Islam secara keseluruhan. Sedangkan Islam ni adalah agama yang syumul, yang melengkapi semua aspek. Jadi bila berlakunya Islamofobia ni, kerja-kerja dakwah bagi pendakwah ni jadi susah untuk diteruskan, disebarkan sebab ada di kalangan non-Muslim yang takut terhadap Islam tu sendiri. Itu yang saya faham. Okey, jadi begitulah ya. Kalau kita ingin berhijrah ke negara-negara luar yang majoritinya non-Muslim, kita perlu ikut adat-adat mereka yang tidak bercanggah dengan Islam, dengan agama Islam itu tersendiri, supaya orang-orang non-Muslim ni dapat apa ni orang kata, dapat melihat Islam tu dari segi yang positif sahaja. Jadi bagaimana pula dengan masyarakat yang hedonism? Masyarakat hedonism ni dia ada sedikit persamaan atau sedikit kaitan dengan ajaran sesat. Jadi bagaimana masyarakat hedonism ni menghalang dalam penyebaran dakwah ni, ya Safwan? Masyarakat hedonism. Ni Ustaz, masyarakat hedonism ni dia macam Ustaz kata juga, dia lebih kurang macam penyebaran ajaran sesat ni, kerana masyarakat hedonism juga bersifat
orang kata menginginkan kemudahan dalam beragama ni. Mereka ni kalau mengikut pada takrifnya, hedonism ni didefinisikan sebagai pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan. Yang mana apabila dalam beragama ni mereka nak semua tu mudah sahaja. Tak boleh susah semua sedikit. Jadi sangat bercanggahlah dengan agama Islam ni. Jadi hal ini menyebabkan ramainya pendakwah ataupun asatizah ni menjadi susah untuk berdakwah di Malaysia. Itulah yang saya faham, Ustaz. Okey, masyarakat hedonism ni memang dia memudahkan sesuatu perkara. Islam itu mudah, tapi hedonism ni mengambil mudah tentang agama Islam. Maaflah ya, bisa sedikit ya, Ustaz pun tak tahu macam mana sangat. Ada orang buat kontraktor. Jadi saya teruskan dengan lemah. Bagaimana pendakwah tu menyebarkan dakwah tapi pendakwah itu sendiri lemah dalam sudut keilmuan. Jadi saya ingin bertanya soalan ini kepada Muhammad Amir. Berkenaan dengan kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya ilmu pengetahuan ni adalah sesuatu yang amat kita perlu menitik beratkan bahawa apabila seseorang itu mengambil satu ilmu di mana-mana platform seperti yang ada pada zaman kini, apabila kita tidak mencari kesahihan satu ilmu tersebut, ia akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita terpesong daripada agama Islam itu sendiri. Apabila kita mendapat satu ilmu tersebut, kita harus bertanya kepada orang yang lebih alim supaya tidak terpesong daripada agama Islam. Pendakwah juga haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menyebarkan suatu ilmu tersebut agar orang-orang yang mendengar ilmu tersebut tidaklah naif untuk menerima suatu ilmu tersebut dengan tangan kosong. Itu saja, Ustaz. Okey, terima kasih Muhammad Amir. Jadi sebagai pendakwah perlulah menitik beratkan tentang ilmu sesuatu sudut keilmuan. Kita tidak memfokuskan kepada satu fokus sahaja, iaitu contohnya pendakwah itu memfokuskan kepada politik sahaja. Jadi tidaklah relevan pada zaman sekarang ini untuk pendakwah itu menyebarkan hanya satu sudut sahaja. Pendakwah perlu menitik beratkan beberapa sudut yang lain, contohnya seperti politik. Lepas tu pendakwah juga perlu menitik beratkan tentang fiqh, akidah dan sebagainya. Jadi apabila pendakwah itu tinggi dalam sudut keilmuan, maka semua permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah sahaja. Jadi ada satu lagi yang saya tertinggal. Okey, saya ingin tanya soalan tentang kepada Lutfi Hadi tentang liberalism. Macam mana pula masyarakat liberalism ni menjadi permasalahan kepada pendakwah untuk menjabarkan dakwah mereka di Malaysia? Okay, kalau daripada apa yang saya faham, liberalism ni adalah golongan yang mana mereka berpegang kepada pemikiran dan fahaman pluralism, iaitu pemikiran yang mengatakan dan meyakini bahawa Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Diorang ni juga mengiktiraf agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, atheism dan pelbagai lagi pemikiran, dan mereka menganggap semua itu adalah benar. Jadi apabila berlakunya semua tu, jadi pendakwah susah untuk mendekati masyarakat yang ingin didakwah, sebab mereka mempunyai pemikiran seperti itu. Mereka menganggap Buddha adalah benar, Hindu benar, Islam pun benar. Jadi dia orang anggap macam tu lah. Okey, saya faham. Dikatakan apa yang ingin disampaikan oleh
saudara kita Lutfi Hadi. Jadi liberalism memanglah semua agama dianggap sama. Ini saya sebagai contoh, menteri-menteri yang sekarang ini menyambut Tahun Baru Cina yang makan besar bersama masyarakat Cina. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak baik untuk kita sebagai agama Islam. Ini menteri-menteri ini menganggap semua agama adalah sama dan perlu dibahagikan sama rata. Jadi kita sebagai umat Islam memang susah untuk mendakwah masyarakat seperti mereka. Jadi apakah solusinya untuk mengatasi masalah-masalah ni? Kita perlulah mempunyai ilmu yang banyak, knowledge yang banyak di masalah-masalah tersebut. Saya rasa masa kita sudah pun dicemburui. Jadi sampai di sini sajalah tajuk kita pada hari ini, iaitu punca permasalahan dalam penyebaran dakwah di Malaysia. Maka berakhirnya liberalism itu tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Jadi saya akhiri kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih kafarah dan suratul As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Ustaz. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz.